kita ni sepatutnya semua orang, semasa orang bangsa asing datang kemari, semua orang dapat grant. Bangsa asing ni, orang pendatang dapat grant seorang satu, dapat tanah. Kita ni tanah kita nak diambil lah pula. Sekejap, Puan Zara. Harakah. Harakah, daripada Harakah. Kita nak respon sikit Puan Zara bagi... Ya, sabar. Puan Zara boleh bagi respon sikit apa yang sedang telah lakukan pembincangan tadi selama hampir 2 jam tadi. Okay, saya berada di kampung Sungai Cincin, Mukim Setapak, daerah Gombak. Okay. Saya dipanggil oleh sahabat ke sini tentang pada saya kurang penerangan yang cerah, kurang pencerahan tentang pengambilan tanah ni. Sepatutnya semasa mereka membuat alignment ECRL, semasa mereka buat alignment tu, dipanggil semua orang kampung yang terlibat ni. Sepatutnya, itu bukan sepatutnya, memang wajib betul. Wajib dipanggil orang kampung ni, ceritakan pada mereka, mereka tak ada jumpa tanah lain dan kereta api ni kena lalu juga kat sini. Padahal kat sini ni orang ni padat. Lepas tu rumah-rumah ni, kawasan ni kira prime area, very prime, sebab berdekatan sangat dengan Kuala Lumpur. Yang keduanya, tanah ni melalui sungai. Tengok sungai ni, sebelah ni ada sungai. Sungai ni adalah satu nikmat yang Tuhan beri, dan sungai ni banyak hikmat pada semua penduduk sini. Ada tanya orang-orang kat sini gunakan sungai ni. Nombor satu untuk mandi dia kata, yang kedua airnya bersih. Dia boleh tapis dan gunakan untuk buat air minum lagi. Jadi kita selalu masalah air kat Gombak ni, dia orang tak ada masalah sebab sebelah sungai. Jadi itu semua kita kena ambil kira. Tapi yang pertama sekali, semasa dia buat alignment, dia terpaksa lalu tempat yang really padat dengan orang Melayu ni, jalan kampung Melayu. Dan ini bukan kali pertama terjadi. Banyak kali dah terjadi jalan, semua jalan melalui jalan kampung-kampung orang Melayu, tanah-tanah Rizal Melayu. Bukan di daerah Gombak sahaja, di daerah Setapak saya dengar sampai ke daerah Pahang. Itu masalah yang sama yang diutarakan oleh penduduk-penduduk. Semua masalah yang sama. Yang pertama, sini tempat tumpah darah mereka. Mereka lahir di sini pada moyang-moyang mereka dahulu. Nombor dua, memang dia dah sebati dah dengan sini. Dengan dah sebati dengan bau tanah ni, dengan ahli keluarga kat sini, dengan orang-orang kat sini. Dah ada satu dah ada satu kumpulan ummah kat sini, yang mereka rapat antara satu sama lain. Yang ni kita nak pecahkan, yang kerajaan nak pecahkan. Kenapa kerajaan semasa mereka buat alignment tidak panggil semua orang kampung ni duduk bincang? Kalau tak ada jalan lain, saya rasa banyak jalan lain yang boleh dilalui. Kenapa nak lalui jalan orang kampung Melayu sahaja? Jadi kalau panggil orang ni bincang nak lalu ikut mana. And then bincang tentang pampasan. Bukan pampasan secara ad hoc sahaja, bagi lebih kurang macam tu je. Padahal kalau nak ikutkan, rumah ni dah jadi dia punya satu signature lah pada mereka. Mereka adalah orang asal kampung Gombak misalnya, dan orang asli. Saya dengar orang asli punya tanah pun terlibat sekali. Orang asli punya tanah kita tak boleh usik. Tanah orang asli ni adalah di bawah Akta Bangsa-Bangsa Bersatu. Orang asli ni, you tak boleh usik tanah dia. Dia boleh mengadu kepada Bangsa-Bangsa Bersatu. Ini I dengar dia buat cucuk tanam atas tanah dia sendiri. Dia kena bayar pula sewa pada Majlis Bandaran. Macam mana cerita dia, tanah dia sendiri dia kena bayar pada Majlis Bandaran? Tanah Rizal Melayu ni memang dah tanah dia dah. You tak boleh usik langsung. Sikit pun you tak boleh ambil. Kalau you nak ambil pun, I rasa memang cara dia bukan semudah itulah. Bukan semudah tolak-tolak itu. Dan walaupun kerajaan negeri suka-suka je bersetuju tanah orang asli ni diambil untuk buat tanah laluan kereta api, kenapa tak tanya mereka? Dan tanah ni memang tak boleh usik. You kena lalu, kalau boleh you lalu sebelah je saja. Tak boleh masuk kawasan dia ni. You nak masuk kawasan orang asli, lepas tu you beri dia remah-remah aja, duit-duit yang kecil-kecil ni je. Orang ni memang perlukan duit. You kasih duit RM30 pun dia ambil. Padahal tanah tu, dia punya value tu lebih tinggi lagi pada nilai value tanah freehold. Dan di tanah sini, walaupun tanah orang Melayu, tanah Rizal Melayu ataupun tanah anugerah, dan telah pun diduduki oleh mereka selama berpuluh-puluh tahun, 70 tahun, ada 50 tahun.
You tak boleh ketepikan dia punya hak mereka tu. Dah jadi tanah mereka. Saya dia nak ketengahkan hal ni dah lama dah ya. Kerajaan kira ambil apa orang kata ya, ambil lekeh saja ya. Ambil lekeh je pasal tanah orang Melayu. And then you kena beri tanah pun yang ganti dia tu, you kena sediakan tanah yang sama sifat dan nilai. Maknanya di tepi sungai dan sama jauhnya daripada Kuala Lumpur. You kena beri sama sifat nilai. Mana ada pun. Jadi yang tu boleh ke you adakan? You nak alihkan dia ke tempat lain? Ke tempat mana? Tempat yang tak berguna. Tempat yang lebih jauh pada sekarang. Jadi itu semua kena fikirkan. And then kalau nak beri pampasan, bukan nak beri calang-calang macam tu je. Rasa-rasa dia boleh cari rumah yang 200-300 ribu, rumah flat ke apa. Sekarang ni rumah dia atas tanah. Dia boleh tanam apa-apa. Rumah dia tepi sungai. Semua sepanjang sungai. Sungai Gombak ni popular, air dia bersih. Ini yang saya nak ketengahkan. Sungai ni. Kalau buat jalan kereta api kat sini, sungai ni dah tak berguna dah. Betul. Padahal sungai ni yang paling mustahak, paling utama. Puan Zara, saya nampak ada banyak isu ni. Most main isu ni adalah orang Melayu kita ni tak tahu hak kita, Puan Zara. Dia rasa macam aku tak ada geran, kerajaan negeri ni punya tanah. So dia rasa macam itulah dia peliknya. Dia pelik. Sebabnya kita fikirkan tanah yang di Subang Jaya ke apa itu, yang tanah kuil India tu. Okay. Kuil India tu duduk atas tanah haram. Bergaduh-gaduh sampai ada orang yang meninggal. Siapa nama yang meninggal? Adib. Dah lah kita ada masalah besar kat situ. Lepas tu kerajaan negeri beri kesalahan dia, kerajaan negeri beri dia tanah lain. Berapa ekar, 2 ekar ke saya dengar. Beri lagi duit pampasan. Mereka buat kuil tu, kuil kecil je atas tanah haram tu. Kita ni tanah-tanah yang tak kira dimiliki ataupun belum dimiliki ataupun dah ada grant, yang belum ada grant. Dia punya apa orang kata, fakta dia, asas dia, mereka dah ada kat sini berpuluh-puluh tahun. Itu asas dia. Itu dia ada grant atau tak ada grant, itu masalah kerajaan negeri. Kenapa kerajaan negeri tak bagi dia grant? Ya. Kita ni sepatutnya semua orang, semasa orang bangsa asing datang kemari, semua orang dapat grant. Bangsa asing ni, orang pendatang dapat grant seorang satu. Dapat tanah. Kita ni tanah kita nak diambil pula. Ini yang saya geram sangat ni. Kalau boleh saya nak debat sikit dengan kerajaan negeri. Saya nak cerita sikit, janganlah diusik lagi tanah Rizab Melayu ni. Janganlah diusik walaupun belum dirizabkan, jangan diusik. Lagi satu, tanah orang asli jangan usik langsung. Saya tengok dekat Kuala Langat tu, tanah orang asli habis dah. Dah jadi pekan bangsa asing. Jadi kita sedih melihat. Dia lihat orang Melayu ni dia complacent. Dia macam bukan apa tahu, bukan complacent apa, dia rasa macam tak tahu cara mana nak mencari jalan penyelesaian ni. Dia tidak berani melawan. Orang bangsa asing, dia baru datang ke sini sekejap je dah melawan-lawan macam negeri ni negeri dia. Sampai orang kita sendiri yang kononnya boleh tolak ke tepi ke kiri ke kanan ni, itu yang dikubodohkan. Jadi ini dosa yang besar sebenarnya. Dosa kerajaan negeri yang besar. Fikir-fikirkanlah. Baik. Kalau kerajaan negeri nak panggil saya untuk bahas, untuk bincang tentang undang-undang tanah Rizab Melayu, undang-undang tanah Rizab orang asli yang di apa orang kata dilindungi oleh bangsa-bangsa bersatu, panggil saya. Ya? Kita bincang. Berhentilah ambil tanah Rizab Melayu ni untuk kegunaan orang ramai. Kenapa tak gunakan ladang-ladang besar tu, orang kaya-kaya raya tu? Gunakanlah laluan jalan tu. Fikir-fikirlah sikit. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Zara.